Dalam usaha meringankan beban rakyat khususnya B40, inisiatif Payung Rahmah diperkenalkan. Menu Rahmah, jualan Rahmah dan bakul Rahmah, pendekatan jangka pendek yang berjaya memenangi hati masyarakat, turut memanfaatkan rakyat menerusi pemberian sumbangan tunai Rahmah STR kepada 8.7 juta penerima mewakili 60% penduduk dewasa. Saya orang luar daripada Selangor. So kos di sini terlalu tinggi yang membuatkan bila saya dapat beberapa bantuan, duit itu boleh saya gunakan untuk perbelanjaan harian saya di sini. Pandangan saya, pemimpin kita dapat banyak benefit daripada untuk student lah. Dari segi e-belia dapat membantu pelajar dari segi kewangan. Kalau Payung Rahmah untuk masyarakat juga dapat benefit juga dengan harga yang berpatutan dan mampu milik. Untuk bantuan pada segi makanan lah. Macam kita tahu kos sara hidup sekarang makin tinggi. So kerajaan dah bagi kita inisiatif Payung Rahmah. Ada banyak jualan yang meringankan, terutamanya untuk pelajar yang mendapat harga lagi murah daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi seperti yang semua dah sedia maklum, negara kita telah melancarkan suatu program iaitu program Payung Rahmah, yang mana program ni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara kita lah. Sebab suatu negara tu tidak akan mencapai kemajuan selagi rakyatnya sendiri menghadapi kesukaran untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi tujuan utama program Payung Rahmah ni diperkenalkan adalah untuk membantu golongan yang kekurangan sumber pendapatan daripada golongan B40 untuk mendapatkan sumber bekalan makanan dengan harga yang lebih berpatutan. Dan kita boleh lihat program Payung Rahmah ini tersendiri membentuk 4 elemen utama, iaitu bakul Rahmah, kafe Rahmah, jualan murah Rahmah dan juga barangan Rahmah. Kesemua 4 elemen utama tadi dibuktikan dapat membantu mengangkat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini daripada menepani kos sara hidup yang lebih meningkat, seperti barang-barang arah asas seperti beras, minyak dan sebagainya yang kian meningkat. Jadi menerusi inisiatif ini, kerajaan bukan sahaja membantu golongan yang berpendapatan rendah dan juga golongan miskin tegah, malahan mampu mengangkat kesulitan dan juga tekanan yang dirasakan, yang dialami oleh masyarakat pada hari ini. Jika dilihat daripada perspektif maslahah sendiri, niat dan matlamat utama kerajaan tadi itu sendiri telah pun menempati maslahah, konsep maslahah dalam Islam, iaitu maslahah hajiah, di mana kita tahu bahawa maslahah hajiah ini itu kita nak mengangkat kesulitan masyarakat dan kita nak mengelakkan mafsadah yang terjadi kepada masyarakat. Namun maslahah hajiah ini dia tidaklah sampai kepada tahap kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi meringankan kesulitan masyarakat. Dalam agama Islam itu sendiri amat mementingkan kesejahteraan umatnya berdasarkan 5 perkara asas ad-daruriyah al-khamsah, iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, harta dan juga maruah. Dan sekiranya kelima-lima perkara ini tidak dipelihara, maka ia akan mendatangkan mafsadah kepada masyarakat itu sendiri. Justru usaha kerajaan Malaysia dalam melancarkan harga Rahmah Malaysia Madani dapat memberi kemudahan kepada masyarakat di negara kita. Seterusnya, ia bertepatan dengan tahap maslahah yang kedua, iaitu maslahah hajiat. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan maslahah hajiat? Maslahah hajiat bermaksud kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia dalam memperolehi kemudahan dan mengangkat kesukaran yang dihadapi dalam hidup manusia.
perlu diingatkan bahawa pemakaian maslahah hajiat tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya dan perlu mengikut kepada syarat-syarat tertentu. Iaitu yang pertama, keperluan hajiat tersebut termasuk dalam maqasid syariah. Yang kedua, keperluan hajiat itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mendesak di luar kemampuan seseorang itu untuk menanggungnya. Yang ketiga, keperluan hajiat itu memfokuskan kepada suatu golongan tertentu yang mempunyai hajat terhadapnya. Yang keempat, keperluan hajat ini tidak menyalahi hukum yang disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang kelima, keperluan hajat ini tidaklah sehingga menyebabkan kehilangan maslahah yang lebih besar. Konsep rahmah yang disediakan oleh kerajaan bagi memberi kemudahan kepada masyarakat adalah melalui pengurangan harga barangan, makanan ataupun keperluan-keperluan asas lain. Secara tidak langsung, inisiatif ini menyediakan satu kemudahan dan menghindarkan masyarakat daripada menghadapi kesukaran dan kesusahan sekiranya tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi bagi meneruskan kelangsungan hidup. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kos sara hidup memberi masalah kepada masyarakat, dan hal ini dilihat secara tidak langsung memenuhi maslahah hajiah, di mana maslahah ini merupakan satu maslahah yang diperlukan oleh setiap manusia untuk mewujudkan satu kemudahan dan kelapangan dalam menjalani kehidupan dan dalam masa yang sama menghindarkan kesusahan. Walaupun ia tidaklah sampai ke tahap keperluan asasi yang mewujudkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ia berada di tahap yang diperlukan bagi mengelakkan kesusahan atau kemudaratan dalam hidup masyarakat. Walaupun begitu, ketiadaan maslahah hajiah tidaklah menjejaskan kehidupan manusia, namun sedikit menyebabkan kesukaran, dan pendekatan ini dilaksanakan melalui pelbagai cara, termasuklah penawaran harga yang lebih rendah untuk barangan keperluan harian seperti beras, gula, minyak masak dan barangan keperluan lain. Melalui inisiatif Harga Rahmah, golongan B40 dapat menikmati kemudahan dalam memperoleh barangan keperluan harian dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran biasa. Selain itu, inisiatif ini juga memberi peluang kepada golongan B40 untuk merancang perbelanjaan harian mereka dengan lebih efektif. Dan dengan adanya inisiatif Harga Rahmah ini, beban kewangan golongan B40 dapat dikurangkan secara signifikan dan mereka tidak perlu lagi berasa bimbang dan tertekan dengan kenaikan harga barangan keperluan harian yang mungkin akan melebihi kemampuan kewangan mereka. Selain itu, di bawah program Payung Rahmah yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia Madani adalah dilihat juga bertepatan dengan konsep maqasid syariah yang bertujuan menjaga maslahat masyarakat, iaitu dengan menggunakan konsep maslahah hajiah. Dan pemakaian konsep ini melihat kepada masyarakat keseluruhannya tanpa mengira daripada sudut agama, satu kaum dan jantina, selagi mana ia boleh membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh masyarakat, khususnya golongan B40 itu sendiri. Oleh itu, difahami bahawa konsep negara madani yang diperkenalkan oleh kerajaan menjamin hak kebebasan yang adil kepada masyarakat, terutama menjamin hak asasi kemanusiaan seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan makanan dan minuman serta keperluan asas yang lain. Di samping itu, dalam melihat bagaimana kerajaan mentadbir urus negara Malaysia, kita dapat melihat bahawa perspektif golongan pelita pelajar, iaitu mahasiswa seperti kita yang menuntut ilmu di IPT, di universiti, telah memberi pandangan pada tahap yang tinggi sederhana kepada kerajaan. Hasil dapatan ini sebenarnya menunjukkan bahawa kerajaan sendiri berupaya dan mampu mengawal ke semua aspek melibatkan ekonomi, sosial dan juga politik. Dan baru-baru ini, pada tanggal 24 Februari 2023, kerajaan sendiri telah membentangkan belanjawannya di hadapan masyarakat, dan kerajaan antara lain telah memberi inisiatif tunai belia
rahmah khusus kepada golongan belia, tidak kira mereka berlatar belakangkan golongan B40 maupun golongan yang pertengahan. Tetapi matlamat kerajaan sebenarnya ingin membantu golongan-golongan B40 supaya mereka ini tidak keciciran jauh ke belakang. Jadi kerajaan menawarkan tunai belia rahmah ini kepada golongan belia yang sedang menuntut di IPT. Sasaran kerajaan dalam memberikan inisiatif ini sebenarnya sangat membantu, dan kerajaan menyasarkan kepada golongan yang berumur 18 hingga 20 tahun. Jadi inisiatif ini sebenarnya mampu memberi manfaat kepada golongan belia dan juga generasi pada masa hadapan, dan seterusnya membantu meringankan kesusahan dan bebanan yang dialami oleh golongan belia seperti mahasiswa yang dimenuntut di IPT dalam menjalani kehidupan mereka seharian, daripada segi pakaian, dari segi mendapatkan belanja untuk makanan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya memberi masalah yang besar kepada masyarakat dan seterusnya meringankan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini juga membantu daripada segi ekonomi dan membentuk ekonomi yang lebih mampan dan lebih maju ke hadapan.